Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton di luar sana. Kita sekarang alhamdulillah sedang bersiaran langsung melalui FB page Digital Rembau. Dan selamat datang ke sesi live dengan topik kita yang sangat menarik pada hari ini, khusus kepada komuniti di Rembau. Dengan topik bagaimana kita nak buat duit melalui Shopee, platform Shopee ni. Untuk pengetahuan semua, inisiatif Digital Rembau ni adalah salah satu inisiatif yang dianjurkan oleh pihak khidmat masyarakat Parlimen Rembau bagi memastikan komuniti di Rembau kita beralih ke arah pendigitalan. Ini adalah antara inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan bagi membawa komuniti-komuniti Rembau ni ke arah pendigitalan. So antara inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan oleh Pusat Khidmat Parlimen Rembau adalah dengan pengaktifan transaksi tanpa tunai buat pelanggan-pelanggan dan juga usahawan di sekitar Rembau, dan juga sebilangan masjid di kawasan Rembau juga telah diaktifkan transaksi tanpa tunai. So komuniti-komuniti Rembau boleh membuat infak tanpa tunai dengan masjid-masjid ni, dan juga kalau mereka ni nak beli barang dan sebagainya, mereka boleh membayar melalui QR code yang disediakan. So ini adalah antara inisiatif yang dijalankan, dan insya-Allah saya percaya Rembau kita ke arah komuniti digital. Dan pada malam ni, insya-Allah saya Azhar Hussein akan moderate session bersama dengan dua orang usahawan. Dua orang usahawan yang berjaya, saya boleh katakan berjaya menjana pendapatan melalui platform Shopee. Okey. So rezeki kita pada malam ni, kita dapat mendengar perkongsian. Saya akan kupaskan sedikit pengalaman mereka. Dan yang penting sekali, komuniti-komuniti di luar sana, khususnya di Rembau, boleh mengambil manfaat ini. Tak kisah usahawan yang sekarang ni dah ada bisnes, ada kedai, kita nak beralih ke arah digital dengan ada virtual shop melalui platform Shopee, ataupun juga bakal usahawan yang baru nak start bisnes, baru duduk kat rumah, suri rumah ke apa, boleh start bisnes dengan membuat online business melalui platform Shopee ni. So saya kenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita punya tetamu pada hari ini, Encik Oizy Wei. Encik Oizy Wei, boleh dengar suara saya, Encik Oizy Wei? Boleh. Terima kasih moderator. Okay, great. Okay, great. So sebentar lagi kita akan dengar sikit serba sedikit latar belakang Encik Oizy Wei. Yang saya tahu, Encik Oizy Wei memang base daripada Rembau. Keluarga Encik Oizy Wei pernah berniaga di Rembau. So saya memang nak dengar cerita Encik Oizy Wei tu lagi. Boleh? So alhamdulillah bersama dengan kita juga Puan Ira Aziz. Puan Ira Aziz, boleh dengar suara saya? Boleh. InsyaAllah boleh. Okey, Puan Ira Aziz. Ini pun cerita yang menarik. Puan Ira Aziz ni full time suri rumah. Tapi boleh buat bisnes daripada rumah saja, jual melalui online Shopee dan menjana pendapatan setiap bulan yang boleh dikatakan lebih banyak daripada orang yang kerja di pejabat. So ini yang kita nak tahu tips, dan mungkin kita nak tahu lebih lanjut bagaimana korang ni buat. Boleh korang? Boleh, insyaAllah. Okey, so sebelum kita pergi ke arah perkongsian mengenai bisnes digital ni melalui e-commerce dan juga platform Shopee, mungkin Encik Oizy Wei boleh kenalkan diri sikit kepada penonton-penonton di luar sana tentang fun facts ataupun tentang perkara-perkara yang menarik yang boleh anda ceritakan sedikit, short profile. Silakan Encik Oizy Wei. Okey, untuk pengetahuan kamu, saya lahir di Negeri Sembilan. Jadi di Kampung Barahang, kalau makcik saya yang ada di Bedas,
daerah Lembau lah. Jadi bapa saya tu dia mula niaga di pasar besar Seremban lah, dan juga dia juga ada niaga di daerah Lembau lah. Itu niaganya secara offline, maksudnya secara pergi ke kedai, jadi jual lah ke kedai ke atau jual ke individual lah yang nak beli. Okey, untuk saya sendiri, saya berada di Negeri Sembilan sampai umur 10. Lepas tu bapa saya memilih untuk bekerja, jadi kita pun pindahlah ke Kuala Lumpur sebab zaman itu kan peluang berbisnes ada, tapi tak sebanyak sekarang yang seperti yang semua boleh dagang secara okey. Lepas tu lepas saya pindah ke KL, saya pun belajarlah SPM habis. Lepas tu ambil lah accountants, jadi seorang accountant lah, seperti yang semua tahu. Untuk saya jadi accountant ni sebenarnya saya banyak mendapat inspirasi lah dari guru tuition biasa lah, Malaysia kan, tuition kan. Lepas tu saya mula bekerja di perusahaan pertama tu, perusahaan Yonex yang menjual badminton. Semua pasti tahu Lee Chong Wei kan, jual racket Lee Chong Wei semua. Lepas tu saya short profile, saya pergi kerja di Indonesia, di negara jiran lah, dan juga saya banyak belajar ilmu terutamanya yang paling dalam hati saya tu, saya belajar dengan orang Padang lah. Orang Padang tu selalu menceritakan kita harus belajar kepada yang menang, mencontoh kepada yang sudah, maksudnya belajar dengan orang yang memang sudah sukses, dengan orang yang ada banyak pengetahuan. Orang Padang ni dia banyak ilmu, macam dia orang ada kata dia ada rotak akal pun jadi, maksudnya mereka akan memikir segala cara untuk selesaikan. Macam dalam dunia bisnes ni kita juga mesti memikir macam mana nak membuat sesuatu lah, membuat sesuatu pun jadilah, maksudnya kita mau jadikan sesuatu, sebab dunia bisnes ni memang cabarannya agak banyak lah. Lepas tu saya balik ke Malaysia. Okey, masa tu menganggur, cuba jual part time, cari kerja. Lepas tengah kerja saya pun buat part time. Slowly business jadi lebih besar. Part time sudah tak boleh, dan saya jadi full time. Okey, itu saja saya punya. Okey, interesting. Menarik ya. Menarik Encik Ziwei. Kita akan kupas dengan lebih lanjut cerita you ni. Cerita yang menarik. Macam mana kita nak, saya dengar sebulan you dapat banyak juga sales. Boleh lah. Niaga melalui Shopee. So inilah yang kita nak sampaikan kepada komuniti di luar sana, khususnya komuniti di Rembau. Yang duduk di rumah pun boleh menjana pendapatan. Tak ada masalah. So Cik Ziwei, you standby sekejap. Saya akan tanya lagi soalan-soalan yang menarik lagi ya. Kita nak kupas lebih lanjut. Puan Ira boleh kenalkan sikit sebelum kita proceed kepada kupasan kejap lagi. Puan Ira boleh introduce sikit? Okey, insyaAllah boleh. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Ira Aziz. So, sekarang saya merupakan suri rumah sepenuh masa dan juga pemilik kepada syarikat ZY Trading Sdn Bhd. So, saya mempunyai 3 orang anak dan so far ada seorang suami lah. Okay. Kepakaran syarikat kami adalah kami menyediakan pelbagai jenis barangan kepada pembeli dan juga dropship daripada jenama lokal dan juga import dari China. Okey, jadi keunikan kami di sini, kami menyediakan kepelbagaian, okey, barang dari segi harga untuk ibu-ibu di luar sana. Okey. So, saya telah berniaga sejak daripada 2015 dan kami beroperasi 100% secara maya melalui marketplace seperti Shopee. Okey. So, sebelum saya mula berbisnes di Shopee, saya merupakan seorang jurutera di salah sebuah syarikat oil and gas. So, saya bekerja selama dalam 9 tahun sebelum membuat keputusan untuk berhenti kerja. Okay. So, selain daripada Shopee, saya juga ada mempunyai website dan marketplace lain lah. Okay, bagaimana idea untuk menjual di Shopee ataupun di e-commerce marketplace ni muncul?
Okey, sejujurnya saya tak pernah berniaga. Okey, tiada ilmu perniagaan dan dalam darah saya juga tak ada langsung darah berniaga. Okey, jadi saya bermula daripada kosong. Nak dijadikan cerita, pada Januari 2015, saya keguguran dengan anak ketiga. Dan masa tu saya diberikan cuti sakit selama 1 bulan. Masa tu saya masih bekerja lagi di syarikat lama. Okay? Jadi bila dapat MC tu, saya jadi tak tahu nak buat apa dengan masa yang ada. Okay? Sebab saya dah selalu macam bangun pagi, bersiapkan anak, lepas tu menempuh jam, nak pergi office. Jadi kepala saya tak tahu nak buat apa. Hari-hari saya main telefon, hari-hari saya shopping, sampai ke satu tahap, pos laju tu, dia dah hafal dah nombor IC saya. So jadi sangat kerap shopping. Okay? Dan dia sangat kerap hingga satu hari tu, macam mana saya terklik ke satu laman web menjadi seller di marketplace. Okay? So saya tak berfikir panjang dan saya just macam klik, dan sebab saya bosan masa tu dan masa ada banyak, dan saya daftar menjadi seorang penjual. Jadi di situ bermula kisah saya berniaga. Okay? So daripada modal sebanyak hanya RM300, saya pusing modal tersebut sehinggalah pada tahun yang sama saya dapat kembali jualan sebanyak 6 angka sebulan. Okay? Pada tahun yang sama. Tanpa apa-apa ilmu bisnes sebelum itu. Okay? Tanpa loan dan juga tanpa pinjaman daripada mana-mana bank juga. Okay? Tapi dari masa ke semasa saya adalah juga macam tambah duit daripada banker kat rumah kan, dari suami minta sikit macam tu. Okay? So pada tahun yang sama, hujung tahun tu, ibu saya kena minor stroke. Okay? Jadi sebelah badan dia kena stroke dan tak boleh kena stroke lah. Okay? Masa tu saya mengambil keputusan untuk mengambil cuti tanpa gaji selama setahun. Okay? Dengan tujuan untuk menjaga ibu saya. Sebab saya seorang je anak perempuan dan anak bongsu pula tu. So tanggungjawab tu, abang-abang semua tanggungjawab yang lebih besar. Okay? Jadi saya ambil cuti setahun untuk bawa ibu saya hari-hari pergi ke hospital, pergi urut, pergi semualah rawatan. Okay? Dan pada masa juga saya dapat panggilan daripada Shopee lagi sekali menawarkan untuk menjual di Shopee. Okay? And sebab saya tak bekerja masa tu, saya mempunyai masa macam kita bawa ibu pergi ke hospital, nak buat rawat tu, ada banyak masa yang terluang. So saya dapatkan masa tu untuk fokus kepada Shopee pula. Okay? Jadi bila habis cuti tanpa gaji tahun tu, saya masuk balik kerja dan seminggu lepas tu saya terus hantar surat berhenti kerja. Okay, Alhamdulillah semua berbaloi. Okay? Jadi itulah cerita bagaimana saya bermula dan intro tentang diri saya. Panjang pula. Betul lah Puan Ira. I think you punya cerita ni, kalau saya boleh simpulkan, summarize, you basically you pernah kerja sebagai seorang engineer. Engineer selama 9 tahun 9 tahun. Lepas tu berhenti jadi suri rumah sebelum masa, dan juga sekarang ni buat bisnes secara online full time. Dan juga dalam masa yang sama bila buat bisnes secara full time tu ada masa luangkan bersama dengan keluarga, bersama dengan anak 3 orang tu kan, bersama dengan suami dan juga keluarga yang lain. So alhamdulillah, terima kasih Puan Ira atas perkongsian introduction tu sikit. Okay, so tanpa melengahkan masa kita nak tahu jugalah, kita nak cungkil sikit. Sebab dalam Shopee ni banyak orang tahu Shopee ni beli barang je. Kita pergi kat Shopee ni sebab kita nak beli barang kan, kebanyakannya lah. Tapi ramai juga yang mungkin nak tahu macam mana kita boleh buat duit dengan Shopee ni. Okay, ini yang kita nak minta korang share sikit. Mr. Uizi Wei, Cik Uizi Wei, masa you start kan business ni, masa you start business online ni,
you ada buat ke macam macam research sikit in terms of okay, you dah kerja full time. And then masa you nak buat business part time tu, macam mana yang membuatkan you decide untuk menjual produk-produk ni, dan mungkin boleh ceritakan sikit tak produk apa yang you jual? Okey. Macam ni, sebenarnya masa saya balik tu saya masih menganggur. Jadi ada waktu untuk masa tu sebab saya punya keluarga kan ada kedai herbal kan. Jadi saya ambil lah apa saja yang saya boleh jual. Saya cuba jual di pasar. Tapi di pasar tu masalah yang sering dihadapi itu, pasarnya cuma buka dari jam 6 atau 7 sampai jam 10, 11. Lepas tu habis. Dan juga di pasar pun tak agak susah lah nak jual sebab di Shopee. Shopee kan you cuma upload produk kamu, kan Shopee buka 24 jam ni. 24 jam. Jadi saya pun sebenarnya tak tahu apa yang saya nak jual. Cuma tangkap gambar, upload. Lepas tu ternyata ada orang cari barang ni. Jadi mulalah kirim. Dari sana mula pelajarilah cara nak menghasilkan duit. Sebab masa tu kan saya baru balik dari luar negara. Memang dalam saving ada duit, tapi kan kalau boleh janganlah cuma duduk pakai duit saving aja, kena cari duit lah. Tu tak boleh kurang RM1 pakai duit saving, RM1 lah dia kurang gitu. Itu okay. aja. Lepas tu dari jualan mula yeah, mencari apa produk yang customer mahu. Macam tu. Okay, so macam Puan Ira you masa you nak start business tu kan, you memang plan untuk jual produk yang you suka ke, ataupun you plan nak jual produk yang mendapat demand ramai daripada pelanggan dekat luar tu? So macam mana you decide produk apa yang you nak jual tu? Okay, masa itu sebab masuk Chinese New Year. Jadi kan ada produk Chinese New Year macam kacang gajus, kacang jedih, pistachio. Jadi masa tu saya cuma upload apa yang Chinese New Year, sebab kan mengharapkan yang Chinese untuk beli masa tu. Masa tu cuma harapkan supaya saya boleh dapatlah extra income kan. Kalau bukan duduk rumah tak buat apa-apa kan. Kalau saya memang tak shopping lah. Laki-laki kan jarang shopping kan. Sebenarnya saya pun tak tahu bisnes Shopee ini. Cuma kebetulan masuk Shopee ada orang beli. Dari sana saya mula mencari lebih tahu lagi marketing. Sebenarnya saya pun apa pun tak tahu pasal peniaga online ni. Sama macam Ira, kebanyakan kami semua ni first time penjual first time. First time jual Okay, macam Puan Ira macam mana? Boleh sharekan sikit tak you punya ni? You punya experience tu. Macam mana you decide produk? Macam mana you pilih based on orang nak ke apa ke? Boleh kongsikan sikit tak? Okay, bila kita imbas balik kan masa dulu, waktu mula nak start kan, kita dah sign up sebagai seller, sebagai penjual. Lepas tu kita tak tahu, tak ada barang ni, nak jual apa kan. Jadi kita macam, nak jual tudung ke, nak jual itu ke. Ada banyak sangat idea sampai jadi tak tahu nak jual apa. Okay, last saya duduk, lepas tu saya tengok anak saya, dia tengah main dengan dia punya botol suplemen. Masa tu tengah hot Caliph Kids, okay, daripada Rafina. So saya tengok, ada botol Caliph ni. Hari tu dah beli banyak, ada beli dalam 5 botol sebab nak dapatkan harga murah kan, harga ejen. Masa tu mini ejen tak silap. Okay, so macam kita list lah barang ni dekat Lazada, dekat Shopee, sebab kita masa tu kita tak ada apa-apa barang lagi. Okay, jadi kita tengok satu. Jadi tengok lagi apa barang yang ada dekat rumah. Nampak macam baby balm. Okay, so baby balm kita list dekat marketplace. Caliph Kids kita list dekat marketplace. Masa tu tak banyak sangat persaingan. Okay, jadi bila kita list barang-barang OEM, barang-barang Malaysia ni dekat marketplace seperti Shopee ni, dia jadi macam orang macam adalah Caliph dekat Shopee, so diorang nak beli. Okay, jadi saya guna apa saja yang ada dalam rumah. Okay, kadang-kadang kan
Ada barang-barang yang macam tak ada guna dekat rumah tapi ada dalam store, selongkar balik lepas tu jual dekat Shopee. Okay, sebab benda tu kira barang kita tak pernah guna lah, tapi kita tak adalah bagi tahu benda tu adalah barang, kita cakap free love cuma tak pernah guna. Okay, dan kemudian bila dah grow makin lama dah grow, dah berkembang, kita takkan boleh bergantung kepada 2 produk saja kan. Jadi apa yang saya buat, saya pergi ke kedai Mr. DIY, saya pergi ke kedai Eco, beli barang yang murah-murah, beli barang yang RM2, beli barang yang RM1, kemudian start listkan barang tersebut ke dalam kita punya account lah. So kita akan ada lagi banyak barang, okay? Dan kita boleh jual dengan kita punya modal yang sama, okay? Jadi kemudian selepas beberapa tahun, kita kena buat kajian apa yang customer nak, tapi untuk permulaan kita guna je apa barang yang ada dekat sekitar. Itulah. I see. Okay. So basically kan, sebelum saya proceed dengan soalan seterusnya, buat penonton di luar sana, kalau siapa-siapa nak tanya soalan kepada Encik Oizi Wei ataupun Puan Ira, boleh komen di ruangan komen di bawah kan, boleh post apa-apa soalan pun. Sebentar lagi sebelum kita akhiri sesi live ini, kita akan go through soalan-soalan yang diberilah. So saya sarankan siapa-siapa yang nak tanya soalan, nak tanya macam mana kupasan-kupasan nak buat duit, nak jana duit melalui Shopee ni, boleh komen di ruangan di bawah, ya. Okey, Encik Oizi Wei. So kalau kita tengok kan, banyak je orang jual produk-produk yang you jual ni dekat Shopee, kan. Contoh tadi tak silap saya, salah satu produk yang you jual kurma kalau tak silap saya, ada kurma. Okey. Banyak je orang lain jual kurma ni dekat dalam Shopee, tapi apa yang membezakan you punya kurma dengan kurma orang lain ni? Macam mana kita nak jual dekat pelanggan lain di luar tu, dan macam mana kita nak attract orang untuk beli, dan kalau dekat platform tu dia akan check out dan bayar produk you. Macam mana, boleh kongsikan sikit tak? Okey, bang, gini, untuk penjualan saya okey, kenapa dijual kurma ni? Sebab sebenarnya dari tahun lepas sudah ada customer minta saya jualkan kurma, sebab saya lebih fokus kepada dulu bisnesnya lebih fokus kepada kacang, macam kacang gajus, badam, okey, dan juga kacang cedek. Jadi kepada kita untuk kurma ajwa ni, nombor satu, sebab saya menawarkan harga yang the best price, cuma RM50 sekilo aja untuk kurma ajwa jumbo. Dan juga gimana saya mempromosikan kurma ajwa ni. Okey, kurma ajwa ni, okey, apabila masuk Ramadan ni, okey, semua orang akan tahu, okey, semua orang biasanya sebelum berbuka akan makan. Okey, cara saya mempromosikan dia macam ni. Contohnya, okey, saya lebih kepada membuat Shopee Live ni. Shopee Live, jadi Shopee Live itu, jadi saya lebih memahami kehendak mereka. Okey, contohnya saya punya almond, okey, badam kita tak ada letak garam, unsalted. Okey, unsalted. Kenapa unsalted? Sebab orang-orang Islam ni, okey, mereka perlu menjalani puasa. Jadi puasa tu biasanya kebanyakan orang yang sudah tahu khasiat almond ni, mereka biasanya minum susu dengan memakan almond pada sahur. Jadi apabila mereka beli di kedai saya, mereka boleh beli okey almond, okey, almond panggang yang tak ada minyak, tak ada garam, itu untuk sahur, dan juga pada waktu sama dia juga boleh membeli kurma. Okey, kurma itu waktu dia berbuka puasa.
Okay, lepas buka puasa dia juga boleh beli macam-macam lagi lah, macam apricot semua. Jadi saya juga menawarkan macam contohnya you beli 3 kilo ni. Okay, 1 kilo badam, 1 kilo ajwa atau 1 kilo kismis. Okay, di mana kita bagi diskaun. Okay, diskaun. Okay, RM3 untuk satu package. Kalau you beli satu package lah. Dan juga saya menawarkan macam add-on deal. Macam contohnya you beli A ni, you beli A, lepas tu masa check out, okay, kalau you beli Kuma sekali, you akan dapat extra discount lah, seperti itu. Jadi yang paling penting dalam penjualan saya itu adalah Shopee Live, di mana saya bertemu langsung kepada customer. Sebab kadang-kadang ada banyak customer, dia tak ada confidence sebab dia kan cuma lihat gambar. Apabila ada live, kita tunjuk barangnya dengan pembarisnya sekali, okay, berapa besar. Sebab kan kadang-kadang harga saya tu kurang boleh dipercayai sebab terlalu murah. Tapi yang murah sebab tahun ni aja. Murah. Jadi kita dapat murah, kita jual murah lah. Macam tu lah. Okay. Okay. Saya tertarik tadi bila you ada mention pasal buat live. Maksudnya jual produk melalui live, sesi live. Okay. Saya nak tanya soalan tu kejap lagi. Okay. So sekarang ni mungkin saya nak ke Puan Ira Aziz. Puan Ira, nak jadi usahawan online ni, kan? Bukan semua orang boleh buat kan. Tapi dia taklah serumit kalau kita nak set up bisnes. Kena modal besar ke apa, nak kena ada modal, nak kena ada fizikal kedai ke apa. Tapi orang kat rumah pun boleh buat kan. Tapi mungkin Puan Ira boleh share sikit apakah kalau orang cakap you punya kekuatan untuk jadi seorang usahawan online. Apa you punya kekuatan lah yang membuatkan you berniaga online dan terus beristiqamah berniaga sekarang secara online. Silakan. Okay, apa kekuatan saya sebagai usahawan? Secara asasnya... Okay, silakan Puan. Okay, secara asasnya anak-anak saya lah. Okay, so bila saya bekerja, okay, bila saya bekerja pada pukul 8 pagi sehingga ke petang. Okay, lepas tu balik baru akan jumpa anak. Okay, dan suami saya pula dia bekerja di laut. Okay, so 1 bulan sekali balik. Jadi masa dengan anak-anak tu sangat kurang. Jadi di situ kami membuat keputusan untuk saya berhenti kerja dan teruskan fokus kepada bisnes ni. Kenapa? Sebab kami nak masa tu. Okay? Kami nak masa dengan anak-anak. Yang mana kalau saya terus bekerja di dunia corporate, kadang-kadang saya terpaksa membuat decision yang saya. Jadi kami membuat keputusan yang saya akan fokus bisnes dan kekuatan saya adalah anak-anak. Okay? Jadi bila saya down ataupun something happen, jadi kita akan tengok balik kepada anak-anak. Jadi itu adalah kita punya motivasi lah untuk sentiasa bergerak dan terus bergerak. Okay, Encik Oiziwei. Encik Oiziwei, you pun kira dah berkahwin kan? You buat bisnes, ada family dan sebagainya. Berapa banyak masa you luangkan untuk buat bisnes ni dan kiranya kalau dalam sehari tu kan, berapa jam you estimate, you anggarkan untuk spend time membuat bisnes online ni? Kalau saya mungkin jawapannya mengecewakan lah. Saya menghabiskan 12 jam untuk bisnes online. Sebab bisnes ini seolah-olah bisnes keluarga kami. Kami bersama di seluruh keluarga, maksudnya ayah, mak saya dan isteri saya. Kami berempat ni semua dalam bisnes inilah, kecuali adik aku yang sekolah di luar, di
di Jerman, okay, yang jadi sebenarnya bisnes ini saya boleh kata saya kerja 12 jam per hari dan juga saya kira 80 jam per minggu. Memang dua kali ganda seorang yang kerja di office saja. Macam Puan Ira pula macam mana? You spend time dalam masa sama you suri rumah sepenuh masa. Lepas tu you berniaga. Macam mana you asingkan timing nak berniaga rumah tu berapa jam? Untuk fokus bisnes online ni je. Berapa jam? Okay, Hassan. Yang menarik dalam bisnes ni kan, kita boleh buat keputusan kita sendiri. Kita nak banyak mana dan kita nak macam mana. Okay? Jadi macam Mr. Oi, dia memang tumpukan perhatian 100% kepada bisnes. Okay? Saya membuat keputusan untuk lebihkan family. Okay? Lebihkan anak-anak lah. Sebab satu, saya muda. Jadi tanggungjawab. Jadi saya buat bisnes Shopee ni, saya adjust mengikut jadual anak-anak saya. Okay? Sebab sebelum ni semua homeschool dengan pilihan, bukan sebab homeschool sebab COVID. Okay? So mereka bersama dengan saya 24 jam. Okay? Jadi untuk bisnes Shopee ni, saya hanya bekerja dalam maybe 30 hingga 60 minit sehari, 1 jam lah. Okay? Untuk melihat kebanyakan saya hanya fokus marketing kepada advertisement side. Okay? Dan lain semua saya serahkan kepada pekerja saya. Okay? Jadi saya hanya melihat kerja tersebut dari jauh dan hanya melihat prestasi marketing saya saja. Okay? Sebab saya membuat pilihan tersebut. Okay? Saya sanggup untuk tambah pekerja supaya mereka dapat ganti diri saya dalam operasi syarikat. Okay? Dan tugas saya lebih fokus kepada pembangunan syarikat sahaja. Okay. Saya tak tahu mungkin saya ke ataupun mungkin orang di luar sana pun mengalami situasi ni. Tapi saya rasa Puan Ira punya internet mungkin ada masalah sikit. Tapi tak apa. Sementara tu takut kita buka. Tak apa. Saya tadi tertarik dengan poin Cik Ira, Puan Ira bagi tahu tadi. You ada staff Maksudnya you ada pekerja untuk fokus nak fokus kepada online business Puan. Maksudnya you buat business online bermula pada rumah. Tapi you ada pekerja yang fokus untuk you punya business ni maksudnya. Yang tadi Puan Ira cerita. Okey, saya rasa Puan Ira ada masalah technical sikit online. Cik Uziwe ada bersama saya ke? Ya. Okey. Okey, Encik Uziwe ada? Tak apa, kita pergi balik ke Encik Uziwe sementara Puan Ira tengah nak masuk balik ke bilik virtual kita pada hari ini. InsyaAllah. Encik Uziwe. Okey. Saya sebenarnya nak tahu. Okey. Puan Ira dah ada balik. Okey. Sekarang ni siapa nak tahu sales Encik Uziwe dapat dalam sebulan? Say nak dekat komen. Okey. Encik Uziwe ni buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, banyak boleh katakan sales dia yang paling tinggi. Saya sendiri tengok dia punya dashboard tu. Dashboard bila kita berniaga daftar sebagai merchant, dia ada dashboard dia untuk peniaga. Dan saya sendiri tengok merchant dashboard Encik Uziwe. Kalau tidak keberatan Encik Uziwe, boleh kongsikan tak berapa paling banyak so far dapat? Peniaga pakai Shopee je, peniaga. Okey, Encik Zafran nak, ada lagi tak siapa nak? Saya nak 3 orang at least nak dekat komen tu untuk kita unveil apa yang Encik Uziwe dapat untuk dia punya sales bulanan dia. Encik Uziwe.
Boleh kongsikan sikit? Kalau bulan biasa mungkin 200,000 lebih lah. Kalau yang paling tinggi pernah sampai 480 lah macam tu. Sales. Paling tinggi tuan-tuan dan puan, 450,000 betul Encik Uziwe? 483,000. 480,000. Astagfirullahalazim. Maksudnya kalau kira 1 juta tu, dia setengah daripada 1 juta. Dekat 500,000 lah. Masa itu pakai PKP. PKP berniaga kebetulan online. Ya, tapi inilah kita nak sampaikan mesej ni kepada komuniti di luar sana, khususnya komuniti Rembau. Kita walaupun kita duduk di Rembau, duduk di rumah ataupun duduk di pejabat dan sebagainya, kita boleh menjana pendapatan. Dan inilah yang kita nak sampaikan kepada komuniti Rembau, dan kita nak menaik tarafkan kehidupan mereka ni. Itu sebab objektif kita pada hari ini, kita nak Encik Oziwe, Puan Ira, kita kongsikan sikit pengalaman yang korang dah dapat, dan juga bila towards the end of live session ni, saya akan share sikit apa inisiatif di Rembau akan adakan untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang saya rasa sangat-sangat memberi manfaat kepada komuniti dan especially usahawan yang dah ada bisnes ataupun bakal usahawan yang plan nak buat bisnes. Okey, Puan Ira, dia nak jadi, saya sebenarnya kalau dengan Puan Ira ni dia lebih kepada nak tahu macam mana, sebab dia punya skill kan, dia sebab dia sendiri rumah. Lepas tu pula you dah boleh sampai ada staff sendiri lah apa semua ni kan. Kalau nak kata nak jadi usahawan Shopee ni lah kan, apa benda 3 perkara yang kita kena fokus dalam nak jadi usahawan online e-commerce melalui platform Shopee ni? Apa 3 perkara yang kita kena fokus? Silakan. Okey, 3 perkara alamak. Okey, first, pertama sekali kita kena menonjol, okey. Jadi kita kena menonjol. Macam mana kita nak menonjol adalah kita kena satu, kita boleh buat live, okey. Kita boleh buat live supaya lagi banyak orang akan nampak kita, okey. Macam Mr. Oi buat tadi, buat live setiap hari Khamis. Mr. Oi akan buat live pukul 8 malam, okey. Jadi anda boleh ikut cara Mr. Oi buat live, okey. Cara lain adalah, okey, macam kalau kita pergi ke Shopee kan, dan kita nak cari mineral water contohnya, okey. Mineral water, lepas tu kita type mineral water. Dan kita tengok daripada 100 seller yang menjual mineral water, semua menggunakan gambar yang sama, okey. Jadi di sini kita kena menonjol. Cara dia nak menonjol, mungkin kita akan letak 2 ataupun 3 botol mineral water tersebut, ataupun kita buat frame. Kita selalu nampak seller, penjual di Shopee, dia ada guna frame. Kita kena buat kita punya produk nampak menonjol, berbeza daripada orang lain. Jadi itu satu cara untuk buatlah, okey. Cara kedua, approach kedua adalah berlainan, okey. Macam saya cakap tadi, mineral water, okey. Mungkin semua orang akan letak mineral water macam ni, okey. Mungkin kita boleh buat gambar orang tengah minum mineral water ataupun budak tengah minum mineral water tu, kita tunjuk emosi dekat dalam gambar tersebut. Tu boleh membuatkan kita punya bakal pembeli tertarik kepada kita punya produk. Okay. Produk yang sama, saya jual mineral water, Mr. Oi jual mineral water. Tapi Mr. Oi punya mineral water, gambar dia sama dengan 101 seller yang lain. Okay. Tapi saya punya mineral water ada budak tengah minum. Jadi mata pembeli akan tertarik kepada kita. Okay. Dan yang ketiga adalah bagi saya harga murah tak penting, okay. Tapi anda kena sentiasa rajin untuk buat kajian produk, okay. Tengok produk tu ada permintaan atau tak. Harga yang murah penting dari segi, okay,
akan attract orang. Okay? Tetapi anda tak perlu jadi yang paling murah. Anda perlu jadi yang paling menonjol dan berlainan. Okay? Dengan cara itu anda boleh jual barang, tapi janganlah cakap saya kata harga tak penting. Mineral water ni semua orang jual RM1, anda jual RM10. Tak boleh lah. Dia kena ikut purata harga pasaran. Okay? Tapi anda tak semestinya adalah yang paling rendah. Okay? So tu ketiganya. Okay? Kena menonjol, kena berlainan dan kena membuat kajian pasaran. Okey, terima kasih Puan Ira. 3 perkara penting tadi yang kita kena ada sebagai usahawan online, especially bila kita nak berniaga secara di dalam e-dagang, e-commerce melalui platform Shopee. Okey. Encik Oiziwei, tadi saya dah janji dengan Encik Oiziwei saya nak datang balik ke you. Nak tanya pasal live ni, live. Sebab kita ada dapat soalan juga daripada komen di ruangan komen ni, ada beberapa soalan menarik dan ada juga banyak soalan yang mengenai live. Okey, kalau kita tengok sini, kita tengok soalan satu ni. Kalau malu buat live, boleh berniaga online ke? Dia soalan ni relate kepada boleh niaga online. Cuma Encik Oiziwei tadi, Encik Oiziwei. Okey, boleh kongsikan sikit tak? Macam mana nak buat live dan macam mana strategi kita nak buat live? Okey, kalau kalau malu nak buat live, you boleh buat live secara menunjuk produk saja. Tak semestinya menunjuk muka, betul tak? Tapi biasanya seller yang nak bertemu customer tu lebih beramah lah. Maksudnya sebab kadang ada juga seller yang buat live cuma tunjuk produk, jualan pun bagus juga, betul tak? Dan juga sebenarnya kalau tak ada live pun, sekarang platform menyediakan servis di mana you boleh buat video upload seminit untuk lihat produknya macam mana. Selain daripada gambar, boleh juga di-upload video ke dalam produknya dan juga boleh ditambah deskripsi, menerangkan apa bagusnya produk tu, tapi pembacaannya bagus tak, itu saya tak pastilah. Okey, yang untuk buat live ini nombor satu kena ada beranilah. Sebenarnya tak perlu malu-malu sebab you tak nampak customer, cuma customer nampak kamu je, betul tak? Jadi yang buat live ni harus menerangkan produk, fokus kepada produk, fokus kepada produk, fokus untuk memasarkan produk-produk kita, macam contohnya saya memberitahu, kuman ajwa ni kalau nak makan ni harus makan sebutir 3, 5, 7, paling bagus makan 7 lah, atau kita menerangkan macam mana fungsinya sesuatu produk. Dan juga macam contohnya pasal live ni bagus, macam contohnya orang tanya saya, kismis ni manis ni, boleh tak dimakan untuk orang diabetik? Dan kita boleh cerita kismis ini boleh makan dan juga dia punya gula ni tidak menyebabkan dia lebih teruk lah. Jadi you memberikan confidence lah daripada kajian apa, betul tak? Macam tu lah. Sebenarnya untuk live ni yang penting buatkan kerja rumah dulu, apa yang you nak ceritakan. Dan juga untuk live ni you kena buat minimum 45 minit sebab orang akan mula masuk. Dia bukan dia buat live langsung orang masuk, tak. Dia akan slowly aja trafficnya masuk. Dan juga you boleh dan kenapa saya mengajak mereka buat live, sebab live ini you tak perlu membelanjakan apa-apa advertisement budget sebab live ni free. Free. Dan juga orang zaman sekarang memang suka live lah. Suka lihat live. Sebelum beli tu kalau boleh lihat produk dulu secara live. Yes, saya sebenarnya nak kongsi jugalah kan. Saya sebenarnya malu juga bila nak buat live awal-awal tu. Tapi bila kita dah mulakan start dengan satu live, kita dah boleh ada confidence sikit dengan live yang seterusnya. Dan apa yang Encik Ziwei tadi cakap memang betul lah kan. Macam saya suka cadangan plan Encik Ziwei bila dia buat setiap hari Khamis. Consistently dia ada engagement dengan dia punya
pelanggan. So pelanggan ni bila tengok live, dia akan rasa lebih dekat dengan Encik Oi Ziwei. Dia tak ada rasa macam dia beli dengan robot. Dia rasa betul lah dia beli dengan orang dia kata. Kan? Okay. Ya betul. Kita ada dapat beberapa soalan yang menarik. Saya rasa kita dah boleh pergi ke soalan yang seterusnya. Encik Hisham Jinggo. Encik Hisham Jinggo ada tanyakan satu soalan. Soalan ini lebih kepada soalan teknikal. Soalan saya, bagaimana cara proses penghantaran produk? Okey. Mungkin Puan Ira boleh kongsikan sikit tak? Puan Ira boleh kongsikan sikit macam mana basic sikit info untuk proses penghantaran produk ni. Maknanya bila ada orang order produk, daripada produk tu dekat depan ni macam mana nak sampai ke pelanggan? Boleh ceritakan sikit tak? Okey, dalam Shopee ni dia mudah je. Okey. Bila pelanggan place order, buat order, jadi dia akan masuk kepada kita punya dashboard, kita punya back end. Maksudnya kita punya dashboard lah. Okey. Jadi kita akan nampak berapa banyak order masuk. Dan order yang masuk tu adalah order yang Shopee telah sahkan pembayarannya dan order yang dah confirm. Jadi kita tak perlu risau duit tu dah masuk ke bank ke belum, order ni betul ke customer nak ke tak perlu risau tentang tu. Apa-apa yang masuk ke dalam kita punya seller center, itu semua order yang dah confirm. Jadi apa yang kita perlu buat, hanya kita perlu tekan untuk proses order, kita tekan sekali untuk generate dia punya slip, okay? Dia boleh jadi slip pos laju, slip Ninja Van, slip DHL, bergantung kepada kita punya tetapan sendiri, okay? Jadi kita boleh pilih courier apa yang kita nak guna dan customer Alamak, tu teknikal lagi sekali. Puan Ira dia keluar bilik, terkeluar daripada bilik kejap, tak apa, kita akan sambung dengan Puan Ira. Kan? Kita akan sambung dengan Puan Ira sebentar lagi. Encik Izwi. Sekejap, Puan Ira dah masuk balik. Okey, Puan Ira, you dah masuk balik. Okey, boleh sambung. Sambung balik soalan yang you tengah sambung tadi. Okey, sambung balik sikit. Okey, Kak Waya tadi kita dah pilih courier kan? Okey, kita dah pilih pos laju, kita hanya perlu cetak saja, kita hanya perlu print saja. Okey. Orang akan selalu tanya, perlu ke kita ada printer ke, mesin pencetak semua tu? Tak perlu. Untuk permulaan, kita boleh pergi ke cyber cafe, kita boleh pergi ke kedai photostat untuk print slip pos laju tersebut. Okey? Jadi pada tu kita just hantar kepada pos laju, hantar ke GNC, macam tu je. Simple saja. Mudah saja. Okey, Encik Hisham Jinggo, simple saja. Itu poin yang Puan Ira nak cakap. Okey. Kalau nak lebih lanjut, kita akan ada program yang Digital Rembau akan adakan bersama dengan Shopee. Saya ada share, Digital Rembau punya group ada share di ruangan komen registration untuk program bersama Shopee. So Encik Hisham Jinggo, sila daftar sekarang program tu ya. Okey. Soalan yang seterusnya. Encik Rosaimi Rizal Mat. Wah. Ini menarik soalan ni. Encik Rosaimi. Any advice untuk new seller macam saya tak? Sekarang dalam proses untuk mencari barang produk jualan sendiri. Dia tengah cari produk dia untuk dapatkan percentage margin profit yang lebih banyak. Compare dengan sekarang saya dropship dari seller. Terima kasih. Saya dari SSC. Hai Puan Ira. Ini nak tanya Puan Ira ke macam mana? Okey, kita tanya Puan Ira dulu. Lepas tu Encik Oi boleh kongsikan sikit soalan ni. Puan Ira, silakan Puan Ira. Okey, macam saya cakap tadi, masa saya bermula, saya cuma bermula dengan apa-apa barang yang ada dekat dalam rumah saya. Okey, so jadi untuk start boleh cari apa benda yang ada dalam rumah kita. Okey, dan kita start menjual. Itu satu. Keduanya, kita boleh pergi ke Mr. DIY tadi, kedai Eco, kedai RM2 10 sen. Kalau di Rembau ada family store kan. Family store tu saya diberitahu oleh kawan saya
harga barang-barang di situ sangat murah. Jadi kita boleh pergi je ke mana-mana kedai tersebut, pergi tengok barang dia dan list di Shopee. Bila kita dapat order, kita pergi ke kedai tersebut dan beli. Dan kemudian kita just hantar. Okay, itu satu cara yang paling senang. Okay, cara kedua adalah kita pergi ke Facebook, kita pergi ke Google, kita tengok mana-mana founder produk yang nak memerlukan dropship, memerlukan agent. Kita boleh cuba daripada situ. Start daripada dropship, bila kita tengok, barang tersebut boleh pergi, boleh jual, ada demand di Shopee. Cuba ambil sikit demi sikit stok. Sebab permainan dropship ni kalau tanya saya, mungkin 5 tahun sebelum ni sangat okey. 3 tahun sebelum ni dropship sangat menguntungkan. Tapi sekarang kita ada banyak persaingan. Jadi kalau kita nak buat bisnes ni lama, kita kena mula untuk menyimpan stok. Dan caranya adalah macam saya bagi tahu lah. Cuba cari barangan yang modal rendah dulu dan kemudian kita buat kajian di dalam Shopee sendiri. Okey, terbaik penjelasan daripada Puan Ira Aziz. Encik Rozaimi Rizal Mat. Clear dengan penerangan Puan Ira Aziz tu. Kalau clear sila komen. Digital Rembau terbaik. Komen sekarang, Digital Rembau terbaik kalau clear daripada Puan Ira. Okey, terima kasih Puan Ira. Kita tengok soalan yang seterusnya yang kita boleh sama-sama kongsi manfaat dengan kawan-kawan kita di luar sana. Ada lagi tak? Soalan tak ada tapi lebih kepada tips ya. Saya nampak sini. Mr. Chuan Fook. Encik Chuan Fook. Jangan takut, dah ada order you akan belajar macam mana dengan automatically. Sila bermula sekarang. Wah, ini bagi semangat ni kat kawan-kawan kita ni. Ini memang terbaik. Encik Chuan Fook dia bagi tahu dah ada order, baru you akan belajar dengan dia akan datang dengan sendiri ilmu-ilmu berniaga dengan online. Mungkin Encik Oizi Wei boleh tambah sikit tips ni. Tips yang diberi oleh Okey, untuk Shopee ni saat ni sistemnya ada perubahan sikit. Jadi semasa kamu sudah daftar, kamu akan pilih siapa courier yang kamu nak kerjasama. Macam yang saya rekomendasi JNT lah dengan pos laju lah. Sebab kan di daerah Rembau ni JNT dengan pos laju ni ada ni. Lepas tu lepas kamu dapat order, kamu boleh cetak satu slip yang macam ni. Okey, saya bagi contoh slipnya. Tengok ni JNT Shopee. Jadi hanya perlu tampal ini di dalam parcel kamu. Okey, saya bagi contoh padam ni. Kita pack dalam plastik. Saya buat live demo sikit lah macam mana. Ini lepas tu dari ini ditampal je. Lepas tu dibagi langsung kepada abang JNT. Dan untuk plastik ini, poket ni kalian boleh dapatkan dari JNT Rembau lah yang ada di jalan yang ada di jalan besar. Okey, mereka ajar macam mana pack lah kalau butuh sebarang advice. Boleh cari Mr. Cheng dari JNT Rembau lah. Kalau pos laju saya tak kenal lah orang ni. Kebetulan kenal Mr. Cheng kan untuk beli plastik atau apa-apalah. Jadi you nak mula di Shopee ni, kalau pasal packing ni you boleh tanya langsung ke JNT lah. Mereka boleh ajar, bantu atau apa yang diperlukan. Kalau untuk ilmu platform semua, kamu boleh ikut kelas Shopee University. Lepas mendaftar dengan Digital Rembau, nanti sudah onboarding, sudah masuk, nanti ada kelas disediakan oleh Shopee. Yes, itu yang kita nak sampaikan buat komuniti Rembau di luar sana. Kita nak sampaikan mesej ni. Inilah objektif live session ni. Kita nak bagi tahu dekat komuniti Rembau. Digital Rembau akan adakan program Digital Rembau bersama dengan Shopee. Saya boleh kongsikan sikit detail
Kita ada letak link ni di ruangan komen. Sila daftar sekarang. Ini rugi kalau tak daftar. Percuma je. Tak ada bayar apa-apa. So yang penting ilmu yang kita nak. Hari ni kita dah buat perkongsian sikit daripada 2 usahawan yang berjaya. Encik Oizy Way, sales paling tinggi 480,000 satu bulan. 480,000 satu bulan. Puan Ira, saya tak, mungkin 1 juta. Kan mungkin 1 juta kita tak tahu. Tapi banyak tuan-tuan dan puan. Banyak lagi Puan Ira banyak kedai bagus bisnes dia. Saya cerita ni bukannya dibuat-buat, bukannya kita nak buat-buat cerita. Saya sendiri tengok dashboard dia sebelum kita adakan sesi live ni. Sebab kita nak check betul-betul validate dia punya orang cakap success story tu. Tapi komuniti di Rembau, jangan lepaskan peluang, sila daftar program ni. Okay, kita akan, tak silap saya di Rembau akan adakan program ni pada bulan 4 April sebelum puasa. Maknanya bila start bulan puasa je korang dah boleh jual apa-apa produk dan contoh macam kurma ke apa di dalam bulan puasa. Inilah yang kita nak sampaikan mesej ni buat komuniti Rembau di luar sana. So, okay, kita sebenarnya dah going towards the end. Kita dah ke arah kita nak habis sejam. Tapi sebelum kita nak selesaikan sesi live kita pada malam ni, saya ada 1-2 soalan yang saya sendiri nak tanya kepada Puan Ira dan juga Encik Oizy Way. Boleh Boleh. Okey. Dia bukanlah soalan apa, cuma kita ni bila dah berniaga secara online. Of course bukan semua orang boleh ambil perniagaan online ni. Mungkin ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Ada yang boleh pergi, boleh jual, banyak macam korang dah buat. Ada yang masih lagi struggling dan masih lagi mencuba dan sebagainya. Mungkin untuk last soalan ni mungkin boleh bagi nasihat sikit kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang sedang menonton sini secara dengan live. Buat pengetahuan dalam penonton kita pada hari ini kebanyakannya komuniti Rembau, tapi ada juga daripada tempat lain yang kita dapat manfaat daripada sesi live ni. So apakah nasihat yang mungkin korang boleh beri untuk komuniti khususnya komuniti di Rembau yang ingin berniaga ataupun menjadi usahawan online, e-commerce ataupun e-dagang melalui platform Shopee ni? Mungkin boleh bagi sedikit nasihat. Kita mulakan dengan Encik Oizy Way. Okey, nombor 1 untuk produk yang dijual di Shopee ni, nombor 1 kita kena cari apa produk yang boleh dijual. Sebab produk ini harus dikirim melalui kurier. Jadi produk ini kalau cepat rosak, lebih baik janganlah. Yang kedua adalah harus mencari produk dari supplier lokal daerah Rembau. Sebab supplier daerah Rembau kita boleh menjimatkan kos kita untuk menyimpan barang atau apa, dan juga yang paling bagus kalau boleh jumpa barang-barangan yang mempunyai cita rasa Rembau lah, maksudnya yang dihasilkan di Rembau lah lebih bagus. Sebab kan kalau masuk Shopee ni kan kita kan jualan ke satu Malaysia, dari Perlis sampai Johor, dari Kuching sampai Kota Kinabalu, semua dijual. Jadi kena ada kita kata yang produk-produk yang lokal lah, sebab produk-produk lokal ni lebih popular
sebenarnya. Sekarang kita masih dalam kondisi di mana kita masih ada PKP sikit lah, tak boleh keluar dari negeri lah, harus duduk kan. Jadi dan juga sekarang lebih banyak orang dah online lah, boleh memasarkan lebih bagus lagi. Okay, itu aja. Okay, terima kasih Encik Oi Ziwei. Terima kasih. Really appreciate. Saya sangat berterima kasih dengan atas nasihat yang diberikan. Puan Ira, nasihat sebagai seorang wanita, sebagai seorang suri rumah, sebagai seorang usahawan online yang berjaya, sampaikan mesej kepada komuniti Rembau di luar sana. Silakan. Nasihat pertama, anda kena rajin. Rajin mengkaji produk mana yang ada permintaan. Kaji dari mana kita nak dapatkan barang tersebut dan berapa harga kos. Sentiasa berterusan membuat kajian pasaran dan sentiasa cuba nak bantu selesaikan masalah orang. Bila anda dah buat kajian pasaran tu, tak semestinya kalau barang tu ada demand, ada permintaan, maksudnya barang tu boleh dijual. Kita kena tahu berapa kos kita. Sebab tu kita kena sentiasa rajin membuat kajian dan sentiasa rajin untuk mencari. Macam Mr. Oi cakap tadi, cuba jual barang yang asal daripada Rembau. So tadi saya terfikir macam saya pernah pergi ke Rembau sebab anak saudara saya sekolah di Asofa. Dekat sana dua benda yang saya tiba-tiba teringat sekarang ni adalah daging salai dengan kuih bakar. Kuih bakar tu dekat hujung satu jalan tu. Memang sedap. So dua benda ni. Memang kita tak boleh nak post barang tu, tapi kita boleh cuba nak buat kajian cara untuk membolehkan barang tu dipost. Macam daging salai tak ada masalah sebab saya pernah order daging salai dari Shopee. Apa yang dia buat daging salai tu dia vacuumkan, dia masuk, lepas tu dia bekukan, dia masukkan dalam ice box. Dan ice box tu dia hantar melalui pos laju. So benda tu bila terima, walaupun lepas 4 hari, dia still masih elok lagi. Dan still tak ada bau, tak ada apa, masih elok. Jadi itu adalah salah satu contoh. Dan macam kuih bakar tu saya tak sure lah boleh ke tak. Tapi maybe something yang kita boleh tengok lah. Kalau boleh post, memang laku lah sebab kuih bakar tu memang sedap. Alright. Yang kedua, jangan putus asa. Sebagai peniaga baru memang sukar pada permulaan. Nak dapat order yang pertama tu memang sangat sukar. Semasa saya mula berniaga dulu, jualan saya hanya beberapa ratus ringgit saja sebulan. Tapi jangan putus asa. Walaupun sales kosong, teruskan belajar, teruskan berusaha dan jangan sesekali putus asa. 2 tahun pertama memang adalah tahun yang paling sukar. Kalau anda dapat lalui 2 tahun pertama, insya-Allah anda boleh bertahan. Dan yang ketiga, jangan berfikir terlalu mendalam. Pengakhirannya tetap sama, kosong. Kalau anda asyik berfikir. Tulis impian, tulis matlamat anda. Kita nak menjual, kita nak dapat RM100 sebulan. Tulis. Dan cuba bekerja menuju matlamat itu. Kalau kita dah nak 100, kita usaha nak dapat 100. Kalau kita nak 1000 untuk raya kan. Tapi tengok separuh bulan baru dapat RM100. Apa kita perlu buat? Macam Mr. Oi cakap, buat live. So kita buat live sampai kita dapat kita punya 1000 tu. Dan ni pun Mr. Oi yang ajar saya sebelum ni, terus pandang ke hadapan. Jangan tengok belakang lagi. So kita apa yang dah lepas, biarkan je. Just tengok ke hadapan dan jalan terus je. So Mr. Oi ni cifu saya juga sebenarnya. Saya banyak belajar daripada dia. Dan sentiasa belajar. Tak kisah anda dah tinggi mana pun, anda dah besar mana pun, anda dah buat berjuta macam Mr. Oi, kita akan sentiasa belajar. Dengan cara itulah baru kita akan sentiasa maju ke hadapan. Dan sentiasa hormat guru. Tak kisahlah guru tu macam mana sekalipun, sentiasa hormat dia. Itu saja daripada saya. Wow. Dengar. Wow. Nasihat yang sangat-sangat powerful lah bagi saya. Memang powerful
daripada usahawan ke usahawan. So hormat guru itu salah satu benda yang saya pun belajar sangat-sangat penting. Setinggi mana pun kita belajar, kita kena hormat orang, especially kita punya guru, kerana sepandai mana pun kita, ada orang yang lagi pandai daripada kita. So dalam keusahawanan ni, dalam bisnes ni, macam mana hebat pun kita berniaga, ada lagi orang lagi hebat daripada kita. So mesej yang sangat powerful yang disampaikan oleh Puan Ira Aziz, dan terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada dua tetamu khas jemputan usahawan online di platform Shopee yang berjaya menjana membuat duit setiap bulan. Macam Encik Oizy Wei, sebulan paling tinggi 480,000, average dalam 200,000. Puan Ira lebih kurang juga, dia punya range dia macam simpan sikit tapi banyak tu jugalah yang boleh saya katakan, kan. Sebelum saya akhiri sesi ni, saya nak sampaikan mesej kepada komuniti Rembau di sana. Daftar sekarang untuk program Digital Rembau. Mulakan bisnes e-dagang anda bersama Shopee. Ada registration Digital Rembau, ada kongsikan registration form di ruangan komen. Daftar sekarang, jangan lepaskan peluang ni. Peluang ni bukan selalunya ada, dan insyaAllah hari ni kita dapat sikit introduction, macam perisa, tapi macam mana rasa makanan tu kita akan rasa masa di program ni, ya. Percuma, tak perlu bayar apa-apa. Daftar sekarang, jangan lepaskan peluang, dan ada rezeki. Saya sebenarnya nak jemput Puan Ira dengan Encik Oizy Wei kalau keadaan mengizinkan, ataupun tak ada masalah COVID ke apa, boleh kita jemput Tuan dan Puan datang ke Rembau untuk berjumpa dengan usahawan di komuniti Rembau, kan. Dan mungkin untuk program Shopee adakan pada masa yang akan datang, mungkin boleh korang join dan memberi sedikit advisory ke kepada nasihat, hikmat nasihat kepada usahawan-usahawan dan bakal usahawan komuniti Rembau, ya. So sekian daripada saya. Terima kasih kepada viewers yang menonton video ni. Kita target sejam, tapi sebab pengisian yang sangat menarik, kita terlebih daripada sejam sikit. Tapi tak apa, yang penting ilmu yang bermanfaat kita sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang tanya soalan, dan juga terima kasih je yang paling latest komen ni, Encik Al-Arif, orang Melaka tapi dia join Digital Rembau. Ayah saya orang Negeri Sembilan, terbaik. Boleh komen, Digital Rembau terbaik, komen Encik Al-Arif. Itulah inisiatif yang baik dijalankan, kita kena support. Dan juga insyaAllah dengan ada inisiatif-inisiatif macam ni, Rembau ke arah komuniti digital. Dengan itu saya akhiri sesi live kita pada hari ini, dan juga insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi live yang akan datang, mungkin dengan topik yang lebih kita akan fokuskan untuk program inisiatif di Rembau yang akan datang. Terima kasih Puan Ira, dan terima kasih Encik Oizy Wei. Kita akan jumpa lagi, ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua.